Keenamnya, syarat daripada 12 syarat. Keenamnya, bahawa dikerjakan dia dengan berjemaah. Artinya sama ada tu imam, sama ada makmum, kena berjemaah belaka. Artinya kena niat sembahyang berjemaah lah. Kalau imam, dia niatlah imam. Kalau makmum, dia niatlah makmum. Makna begitu. Tetapi yang disyaratkan berjamaah itu pada rakaat yang pertama jua. Jua ni makna sahaja. Nampak? Hingga sujud yang kedua padanya. Artinya hak yang wajib kita semayang berjamaah dia 2 rakaat. Semayang jemaah ni 2 rakaat. Yang wajib semayang berjamaah ialah rakaat yang pertama saja. Nampak? Rakaat kedua tak wajib berjemaah. Artinya kita boleh buat seorang. Jangan dok terbaik buat. Royak kata boleh, bukan kata royak kena buat. Ni orang kata royak kata boleh, dia faham kata kena buat. Tu lain tu. Nampak? Boleh. Artinya sebab itulah kalau kita semayang jemaah habis rakaat pertama disyaratkan berjemaah itu pada rakaat yang pertama juga hingga sujud kali yang kedua padanya. Hingga ke sujud yang kedua. Nampak tu? Jadi habis sujud yang kedua tak imam pun bangun Allahu Akbar, tak imam pun bacalah Fatihah. Tak imam baca surah apa? Surah Jumaat. Ni. Ataupun surah Munafiqun. Ya, hari Jumaat ni sunat baca tu lah. Surah Jumaat dengan surah Munafiqun lah. Hak biasanya, hak sunatnya. Nampak? Hendak apa belaka baca kuliah huwallahu tak ada masalah. Nampak? Tapi ramai orang tak apa dah learning. Jadi dia baca pendek-pendek je lah, tak apa juga. Baik. Kemudian habis sujud yang kedua, tak imam pun bangun, tak imam baca panjang surah, malah nak ikut domung kata dia. Aku nak terbit dah ni, dia pun baca Fatihah perak rokok. Boleh buat begitu dengan syarat kalau kita ada darurat lah. Kita ni orang darah tinggi sangat. Tinggi, kita ni tinggi lah, darah dengan angin sama je tinggi. Lama sikit tak boleh. Apa? Tak boleh ni, tak tahan. Ataupun kita darurat, nak berok, nak kecing, nak ada ketik-ketik lah. Tak imam ni, bila nak rokok ni? Bila nak rokok ni apa tu? Rakaat kedua, boleh. Tu. Begitu juga, dalam masalah kita mari, tu imam dah 1 rakaat dah. 1 rakaat. Dia masuk rakaat yang kedua. Jadi bila masuk pada rakaat yang kedua, kita pun takbir Allahu Akbar. Nampak? Takbir Allahu Akbar. Tu imam danglah dengan tu imam serakaat. Jadi maknanya kita semayang jemaah 1 rakaat aje. Sebab kita gitu tu imam rakaat yang kedua dah. Artinya 1 rakaat ajelah. 1 rakaat. Sudah tu imam beri salam, kita nak tambah berapa? Nak tambah berapa tu? Nak tambah 1 je lah, jangan tambah 3 pula. Nampak? Tambah 1. Sebab apa tambah 1? Kerana hak semayang jemaah 2 rakaat. Hak wajib ikut imamnya 1 rakaat aja. Hak wajib ikut imam 1 rakaat. Maka kita tambah 1 rakaat lagi. Samalah dengan masalah tadi. Kita ikut imam pada rakaat yang pertama, tak imam rakaat pertama, kita rakaat pertama. Masuk rakaat kedua aku nak mufaraqah sebabnya sakit perut mengadah tak tahan, maka kita mufaraqah daripada imam. Kita buat berapa? Buat 1. Buat 1. Dapat? Hak yang kata dah buat, kalau kita masbuk, kita mari tu imam tu boleh dah rakaat yang kedua dah kita mari, kena buat 3 tambah apa? Tambah 4 rakaat jadi macam zuhur. Hak tu dia tak boleh rakaat sikit habuk dengan tu imam. Dia mari tu nak rokok dengan tu imam tak dang. Nampak? Tok imam dia mari-mari hunggar tu, tok imam Allahu Akbar rokok. Dia baru aja nak takbir, tok imam pun sami Allahu liman hamidah. Tak boleh rakaat lah sebab apa? Tak dang rokok dengan imam. Jadi bila tak dang rokok dengan imam, dia niat aku nak semayang jemaah 2 rakaat ikut imam. Dang masa mana? Dang masa i'tidah. Masa i'tidah.
Dia bubuh masa i'tidal. Nampak? Allahu akbar. I'tidal tu. Tok imam pun sujud. Sujud baca tahiyat akhir. Dia pun baca tahiyat akhir kok. Hak ni tak dang langsung dengan tok imam. Bila tak dang dengan tok imam, maka dia tambah lagi, dia tambah berapa? Dia tambah 4 rakaat jadi zuhur dia. Sebab apa jadi zuhur? Sebab 1 rakaat tak dang dengan imam pada sembahyang Jumaat. Dia dangnya pada i'tidal ataupun pada tahiyat akhir. Maka tak dang langsung 1 rakaat tak dang, dia kena tambah 4 rakaat. 4 rakaat tu apa? Jadi zuhur, tak jadi Jumaat. Sebab apa tak jadi Jumaat? Sebab tak ada syarat, tak cukup syarat, itulah kena 1 rakaat ikut imam. Faham tak ni? Faham tak? Nampak? Yang ketujuhnya, sekurang-kurang berjemaah itu 40 dengan imam daripada ahli Jumaat. 40 orang. Dah so kira mazhab lain lah. Nampak? Kita kira mazhab kita. 40. Dalam kitab Munyatul Musalli, kalau kurang daripada 40, kurang pada 40 ni tak cakap nak bilang. Pergi mana? Pergi ngai, kata dia. Oh, tidak ada bertanding ngai tu. Maka anak mungkin ni adalah ada 45 orang je hak sekali pas-pas dah. 45 dengan 50 orang. Nyegi bertanding ngai 20 orang. Tak cukup. Bila tak cukup, dalam kitab Munyatul Musalli kata lebih afdal kita buat sembahyang zuhur. Kata dia. Lebih afdal kita buat sembahyang zuhur. Ni kadang-kadang hak yang tak cukup ni gitulah, ujang. Nyepakat dak mari budak-budak muda dak tubik kata dia dengan motosikal pasok. Nampak ujang. Betul lah ujang tu zuhur awal. Zuhur pukul 12.57. Jawab dia tak mari dah. Anak muda tak mari ada di ngobang, lepas tu lama sikit orang bang tak mari lah. Tu tak cukup orang. Perih ni tak tahu dah pernah tak cukup ke tak. Pernah tak cukup tak. Pernah bilang orang. Bilang semua. Ingat baik, kena ajar juga orang mari lambat ni. Nampak? Tak cukup orang sembahyang zuhur. Dia mari-mari tu. Warna 4 rakaat. Warna mayang senyap. Tak imam tak bunyi benda satu dah betul. Kalau dia tanya tu padang muka tu mari lambatnya tu. Orang lain susah ke orang lain. Sekih mung seorang tu susah ke orang lain. Ramai jadi begitu. Kadang-kadang hak saya pernah jumpa pergi Kenyai nu hari Khamis. Orang larang pergi Kenyai tu jangan pergilah. Kenyai hari Khamis mung tak balik hari Jumaat. Saya kira orang nak sembahyang Jumaat susah. Ya takut tak wajib dah sembahyang Jumaat sebab tubik hari Jumaat hari Khamis. Betul lah. Betul sungguh. Dia mengaji waktu suti. Dia mengaji tubik hari Khamis, hari Jumaat tu tak wajib sembahyang Jumaat sebab luar kawasan. Ya sungguh tu, bukan kata lolok. Kita pun boleh buat begitu. Tapi tak ada tanggungjawab kepada anak mukim. Disebabkan kita subuh, dia tak baca waktu. Sebab kita keluar, maka orang lain tak boleh sembahyang Jumaat tu dia tak baca. Nampak tak? Kena baca tak? Saya tak boleh tubik hari kami ni walaupun aku dan tubik hari kami tak wajib sembahyang Jumaat. Betul pun tak wajib tapi orang lain jadi ganggu. Itu biasa jadi begitu. Jadi kalau dalam kitab Munyatul Musalli kata dia hak tak ada khilaf di kalangan ulama sembahyang Jumaat ni hendak dah sah dia kena 40 orang. Dan dalam kitab-kitab lain pun dalam kitab Sabila ke dalam kitab Buriyah dan sebagainya dia bahas begitulah juga lebih kurang. Tak cukup 40 tak boleh buat Jumaat kata dia. Ada ulama kata tak sah, ada ulama kata sah. Maknanya di situ ada khilaf. Ada ulama kata sah dan ada ulama kata tak sah sembahyang Jumaat kalau tak cukup 40. Bila ada khilaf sah tak sah, kita cari hak tak ada khilaf. Apa tak ada khilaf? Sembahyang zuhur. Nampak? Sembahyang zuhur. 40 orang tak cukup 40 orang. Mazhab kita Syafi'i kata sembahyang zuhur. Mazhab lain boleh pilih nak sembahyang zuhur ke nak sembahyang Jumaat. Nampak? Sebagai contoh, sembahyang zuhur ke sembahyang Jumaat. Kemudian hak sembahyang Jumaat ni ada khilaf, ada kata sah, ada kata tak sah. Walaupun kita ambil kaul yang mengatakan sah,
Tetapi kita tak terlepas bimbang takut ada kaum yang kata tak sah tu, tak sah sungguh. Makanya ulama dalam mazhab kita kata afdal semayang zuhur. Jangan duk tebinglah semayang Jumaat. Sebab luput syarat. Luput syarat tak dosa. Tak berdosa. Luput syarat 40. Nampak tu? Lepas tu dia kira ambil dalam mazhab lain lah kata dia. Macam kawik baru ni. Nampak? Kawik baru ni orang dakwi mari sejik. 7 orang je mari sejik. Boleh semayang Jumaat. Tak payah buat semayang Jumaat. Tak afdal pun. Nampak? Sebab apa? Kita sekat orang mari sejik dengan sebab yang tertentu kita sekat. Dengan sebab darurat dan sebagainya. Maka tak cukup mari sejik. 7 orang ke berapa orang itu semayang Jumaat. Tidak ingat dah. Berapa orang gitu? Tak perlu semayang Jumaat. Mari 7 orang, mari 14 orang tu untuk semayang zuhur saja. Semayang Jumaat tak payah. Itu yang dibahaskan. Nampak tu? Yang ke-8-nya bahawa berkekalan bilangan 40 itu daripada permulaan sembahyangnya hingga salam sekalian mereka itu. Hak ni kalau 40 orang tak boleh nak mufaraqah macam tadi. Cukup 40 orang sekali dengan tu imam. Maka kita ni buat pandai-pandai, buat bajet. Apa? Aku nak sembahyang ni, aku nak sembahyang serakaat dengan imam, lepas aku nak mufaraqah kata dia. Orang lain kita seorang mufaraqah jadi orang lainnya habis batas. Dia kalau 40 orang cukup, dia kena tetap sampai ke salam. Baru sah Jumaat tu. Kalau tidak tak sah Jumaat. Ada seorang batal, ada seorang mufaraqah, 40 orang ada seorang mufaraqah, orang lain batal. Nampak batal sembahyang dia. Jatuh zuhur batal habis. Hingga salam sekaliannya mereka itu. Kesembilannya bahawa ada yang 40 itu daripada ahli Jumaat sekaliannya. Hak 40 saat ni ahli Jumaat. Iaitu ahli Jumaat saat ni siapa dia? Islam, Aqil. Hak 7 orang tadi hak dia bilang tu. Hak yang ahli Jumaat ni. Islam, Aqil, balik, merdeka, laki-laki yang mustautin pada tempat itu. Laki-laki yang mustautin. Tu. Kalau yang bermukim tak kira Jumaat 40 tu. Bilang tengok, ramad dah kita ni. Tapi hak ni budak asrama. Dia bukan mustautin. Dia hanyalah bermukim sahaja. Nampak? Dia hanyalah bermukim. Banyak juga masjid-masjid di universiti contoh. Tu universiti banyak buat masjid. Bila dia buat masjid, kalaulah sekiranya hari cuti pelajar tak ada seorang, masjid ni cukup ke tak 40 orang. Kalau masjid tu tak cukup 40 orang, maka selama ni nampak ramai tu semua tak mustautin, tak sah Jumaat sebab tidak mustautin. Mustautin makna anak watan, anak tempatan. Tu bermukim artinya orang yang menempatkan di situ. Orang yang ada penempatan sahaja. Bukan dia orang yang anak tempatan, tidak. Itu beza mustautin dengan mukim. Tu. Mukim ni macam budak-budak asrama tu, dia bermukim dia panggil. Dia mari lebih, dia nak letakkan satu tempat lebih daripada 4 hari. Lebih pada 4 hari bermakna dia tu bermukim. Dia mari setempat lebih pada 4 hari. 4 bulan ke dia duduk, setahun ke dia duduk, 3 tahun ke dia duduk, 5 tahun tak balik sekali ke dia duduk, tetap dia tu bermukim, bukan mustautin. Walaupun 10 tahun dia duduk situ. Walaupun dia beli rumah, ada setengah orang dia kerja siapa situ kerja dia sehingga 10 tahun dan dia beli rumah. Masih lagi tidak mustautin. Nampak? Masih lagi tidak mustautin. Walaupun dia beli rumah. Sebab kadang-kadang dia beli rumah, dia malah nak sewa. Dalam kepala dia orang bijak berniaga. Dia beli rumah, bayar, dia duduk situ, dia tak sewa. Bila dia kena pindah lain ataupun habis peceng balik kampung, rumah ni dia jual balik. Jual, boleh hitung lagi. Hak dia duduk dulu tu, tak payah sewa, dah rasa. Nampak? Dia boleh hitung lagi. Itu dia. Jadi kadang-kadang adanya begitu.
Orang yang mustautin ialah orang yang lahir di sini. Mak ayah dia duduk sini. Sejak kecil sampai ke mati pun duduk sini lah. Kalau dia keluar daripada kampung tu, dia akan balik. Pergi kerja Singapura. Balik. Oh tak? Tu dia. Masa pergi tu berasa nak balik dah. Dalam jalan pergi tu berasa nak balik dah. Maknanya, kita mustautin sini. Tapi pergi Singapura, hanyalah bermukim saja, lebih pada 4 hari kita duduk. Ataupun bukan dia kelahiran sini, dia nikah dengan orang sini. Bini dia tu ada tanah Saka. Nampak? Dia pun kata dah anak-anak sekolah sini lah belaka semua, dia pun buat kerja sini lah. Rumah Saka sana dia pun buatlah rumah, dia duduk situ. Dah mung ni tak mau balik. Dak dah aku ni kalau balik dah gejalang yalah kampung aku lama tu. Maka dia orang panggil mustautin dah. Walaupun baru duduk 3 tahun, 2 tahun pun dia panggil mustautin dah tu. Dia. Tu dia antara orang yang mustautin yang kita nak sebut. Hak ni dia boleh bilang dah jemaah. Bini dia ada sini. Dia duduk sini dia boleh bilang dah jemaah. Nampak tu? Yang ke-8. Yang ke berapa dah? Yang ke-10. Bahawa adalah yang 40 itu qori sekaliannya. Qori ni maknanya petanding lagu. Dah kalau kita tengok qori ni maknanya masuk dalam teori antarabangsa qori. Johan, siapa dia Johan qori? Siapa dia Johan qoriah? Bukan begitu maksud dia. Qori ni dengan makna orang yang boleh membaca Fatihah, membaca tahiyat dengan baik, dengan betul, kena dengan makhrajnya. Nampak? Tak tukar huruf dan sebagainya. Itu baru orang panggil qori. Kalau hak ni kalau kita nak test seorang-seorang, berasanya dalam 40 tu ada 5 orang hak lepas. Sebab itu dalam fiqh, baca Fatihah dalam hukum fiqh, dia tak macam baca Fatihah dalam hukum tajwid. Nampak? Dalam hukum fiqh bab semayang, Fatihah dia tu ringan daripada Fatihah bab orang tajwid. Orang tajwid Fatihah dia beratlah sikit. Nampak tu? Tapi dalam semayang Fatihah jangan tukar huruf dah. Jangan tukar huruf mana hak tukar ni? Huruf hak lari makna. Dia lari makna. Kalau tukar huruf sikit-sikit, ihdinas siratal mustaqim. Tak bunyi qah lah mana, bunyi kah aja betul boleh tahan ke. Nampak? Ihdinas siratal mustaqim. Sira, orang baca sira, dia sira, tak apa. Waladdallin. Dia orang waladdallin. Dia dak waladdallin. Dak panjang waladdallin. Amin. Pun tak apa dah. Nampak dalam semayang. Dimaafkan sebab apa? Nak cari hak betul-betul boleh Fatihah macam tajwid, ulama tajwid tu payah. Nampak? Orang Arab sendiri pun tak betul Fatihah sebenarnya. Ni ingat orang Arab betul ke Fatihah? Tak betul. Tapi walaupun tak betul, orang Arab kelebihan dia tak tukar. Dia tak macam kita. Kita macam saya pernah sebut, sini pun saya pernah sebut, ha dengan ha tukar dah. Tu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Kata baca selalu Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Tu tukar tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tak betul baca tu. Nampak? Tukar mimbo. Tapi orang Arab tak tukar tu. Ha dia tak tukar. Dengan he. Kita ha akan jadi he. He tidak jadi ha. Sebab apa? Sebab huruf he kita ada. Huruf ha kita tak ada. Dan tak boleh nak dieja. Huruf ha kita tak boleh nak eja. Kalau eja ke Rami, alhamdu alha. Alhamd ham. Alham. Orang yang reti tajwid
Yang biasa belajar, biasa baca Fatihah dengan betul, dia baca kok rami alhamdulillah. Tapi kalau tak biasa belajar tajwid dak rajin, tasmih Fatihah dak rajin, dan lidah dia memang lidah Melayu piau, maka dia baca ALSAM jadi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita tu cakap hari-hari kedai kopi. Apa khabar je? Alhamdulillah. Hamba ni ginilah kata dia. Tapi kau alhamdulillah lah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Tak apa? Alhamdulillah kita sebut tu. Kita tak sebut alhamdulillah. Ini paling bahaya. Nampak paling bahaya sebab tukar hak ni ha jadi he makna lari. Bila makna lari teh tak sah. Bila tak sah teh tak sah lah semayang. Hak ni nak kena qari dia panggil. Nak kena qari. Bertukar baris, boleh terhangka lagi. Ar-Rahmanur Rahim. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Kan? Tukar begitu sah lagi semayang. Jangan tukar hak lari makna. Tapi dalam tajwid tambah lagi dah tu. Nampak? Tukar lagi makna, tukar apa? Contoh dia an'amtu alaihim. Orang baca an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Yang dia baca an'amtu alaihim, yang aku beri nikmat kepada mereka. Tukar begitu. Engkau dengan aku lari. Engkau dengan aku ni lari jauh ni. Maka tak sah semayang. Lari makna. Kalau tak lari makna, sah. Panjang pendek tak cukup. Mak waladdallin tak cukup. Waladdallin tak apa dah. Sah semayang. Pun masih lagi disebut pakai qari. Boleh bilang jemaah. Mai mung baca Fatihah, tak tahu kala apa benda mu sebut pun tak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak tahu kala itu tu bukan qari, hak ni tak sah sembahyang dia. Bila sembahyang dia tak sah, maka jemaah dia tidak dibilang sebagai salah seorang daripada 40. Bila tak bilang, kalau 40 orang campur dengan dia, tak sah belaka orang lain. Mung seorang tak belajar. Tak belajar Fatihah. Apa? Kena belajar lah. Kok mana-mana pun kena belajar. Dah kalau tak belajar dah kita nuruan ni ustaz. Tua dah ni kain kerah ni. Mari sini kak aku nak katok kain kerah tu. Tu kalau kerah tak lu katok macam kayu tu. Pokok kita katok tidak marusnya. Jadi kerah. Ngah pasal apa ya? Berasa kain kerah mari sini biar aku katok aku habis tengok. Kenapa tak? Ambil sepanat kulah lagi. Ambil surai bar tu kulah. Pelayar cabut kain. Nak tengok kerah tak kerah. Jangan sebutlah kain kerah. Nampak? Jangan sebut kerah kain. Kena sebut, insya-Allah kita akan cuba belajar. Belajarlah. Baik. Tu katanya lagi. Maka tiada sah Jumaat dengan ummi mutlaqan. Ummi mutlaqan ni dengan makna dak erti benda satu Fatihah. Ia sebut Fatihah tak bunyi Fatihah. Apa? Tak bunyi Fatihah. Bunyi apa benda tak tahu. Itu dia. Hak panjang sebagaimana saya pernah teh orang tua-tua ni. Ni kawasan Lek Ulu kita ni. Dia baca Fatihah tak ada lung, tak ada ming belakang tu. Apa benda dia sebut tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ramai gitu. Ramai gitu. Bila dia baca slow seorang ni jadi gitu. Bila kita teh kata beratnya pak cik weh. Berat ni teh pak cik ni. Inilah barang yang dijazam akan dia oleh Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli,
tak sah jemaah dengan ummi mutlaqan dak reti sikit abuk baca Fatihah. Kata dia. Bersalahan barang dijazakan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam syarah Hibab syarah apa tu? Dan Irsyad syarah Irsyad. Kata dia sah jemaah dengan dengan ummi jika ada imamnya dan khatibnya qari. Kata Syekh Ibn Hajar boleh lagi dia tak betul Fatihah. Boleh lagi bilang Fatihah dia. Hak ni yang kita pegang ni. Kita pegang dengan Syekh Ibn Hajar. Kalau kita tak pegang dengan Syekh Ibn Hajar, barangkali saya tak mau katalah, tapi barangkali kemungkinan perih kita ni tak boleh buat jemaah semua tiap-tiap minggu. Nak buat jemaah, mari sini aku nak teh tengok Fatihah menjadi kedok. Malam ni boleh kita nak teh takut belaka ni. Tak kira apa-apa dia pun kata teh yang takut belaka. Mari nak teh ni, pakai runyuk ni. Nak teh je padahal. Nampak tak? Ada orang tu nak pergi teh. Tu nak pergi belajar ni. Pas orang-orang dia pergi dulu. Siapa lama-lama siapa giliran dia hot last sekali. Tak siapa lagi peluh dah. Dak baca lagi tu peluh dah. Baca Fatihah dah ingat. Dah apa dah ingat? Debar dah lalu kata dia. Fatihah pun debar tu. Dak baca Qul Huwallah lagi. Nampak? Dak baca Quran lagi. Baru nak teh Fatihah tu. Peluh berjeruk, pergi debar. Ketuh. Ketuh. Sini ketuh kedak tak tahu. Tengok. Itu dia. Kata Ibn Hajar, naknya syarat tok imam dengan tok khatib ni. Dia kena qari. Jangan tok imam pun tak tahu kali agak Fatihah dia tak qari. Nampak? Tak putih. Baca pun dia tok imam tu tak putih molek tu. Tu kau tak sah, orang lain tak sah belaka. Walaupun orang lain tu qari belaka, tok imam tak qari, tak pakai belaka. Tak pakai. Inilah jika ada ummi itu tiada taksir pada belajarnya. Tapi syarat dia orang ummi ni, orang yang tak pandai baca Fatihah ni, tak betul baca Fatihah ni, dia tidak taksir pada belajar. Taksir mana tidak cua pada belajar, dia masih belajar lagi. Kalaulah dia tak betul Fatihah, tapi dia belajar dah. Ataupun belajar lalu sekali tok guru tegur mengaju. Ada tok guru tu banu baca lagu ni berat doa ni. Tu kena hak tok guru hak barang tu tak kena saya lagi, tu kena saya kali. Tak pergi pas sudah. Baca kat molek sikit. Nampak tok guru tegur kita dia pun mengaju. Balik rumah dak gigi. Hak ni orang panggil taksir. Cua dalam belajar hak ni dak pakai makan. Hak ni tak boleh nak pilih kau. Nampak kata Ibn Hajar, hak boleh pilih ummi saat ni, dia masih lagi belajar. Belajar semua. Tak boleh nak sebut roh. Ihdinas siratal mustaqim. Kokok ke lidah tu. Nampak tak? Tu saya ada kawan ni kokok lidah daripada kecil, kokok lidah daripada muda, kokok lidah. Dan dia sebut roh dak cakap nak buat hari-hari dia cuba buat. Akhirnya sudah dan tuanya boleh buat mulai-mulai ada. Boleh mulai-mulai ada tapi usaha. Dah kita dak usaha benda satu, dak payah fikir apa benda lagu ni dah. Fikir apa ke teh-tehon. Fikir cari pitih dah. Tu ayat kita fikir cari pitih dah. Fikir teh buat menyusah je. Buat rugi ke masa. Nampak tak? Belajar belaka dah Fatihah ni. Teh belaka dah. Dah. Tu. Ingat gitu je. Ingat gitu dah jadi tak betul. Seh. Kena teh. Kena teh. Jangan main-main. Sebut nak teh tu peluh jeruk lalu dah. Kalau hak budak-budak pekat orang muda dia tak peluh ke tua yang peluh. Bapa tak tahu. Kena teh Fatihah tu. Carilah tu guru Fatihah. Panggil kau jemput orang-orang hak sedap-sedap sikit. Nampak tak? Cari hak tok seh ni. Saya dulu kampung saya tu masa saya sedar merah-merah celek-celek mata tu, kampung saya surau saya ada pesoni, surau saja pesoni. Ada semua tiap-tiap minggu.
Tiap-tiap minggu ada semua 2 orang mari, kadang 2 orang, kadang seorang mari. Kita jemputlah dia. Orang pakat WPT banyak mana ke dia tak tahu zaman tu. Ni meriap so ada yang mari basikal je. Jauh daripada bandar. Apa dak? Mari yang katih basikal. Kadang-kadang lepas asar itu rumah dia tu sapar kat gari. Kadang-kadang yang mari awal sikit dah mayang asar duduk surau duk tunggu nak mengajar malam karang. Bersungguh itu guru. Dan orang kampung pun bersungguh. Pakat mengaji Quran. Sudah mengaji Quran teruk, adalah dia buat giliran makan. Kenapa dak? Pergi sudah tu guru mengajar Quran tu tengah malam sudah pukul 10. Berhenti sembahyang Isya dulu. Sudah sembahyang Isya tu sambung pula. Sudah sambung teruk. Tu dia baca dua lalu lah. Dalam tabir duduk tak kat tabir ni dalam tabir orang puang baca, luar ni orang lelaki baca. Kalau tidak ada dang, dia seorang. Kadang mari 2 orang. Anak murid dengan tok guru. Nampak tak? Saya ingat lagi tu. Usahanya dia dan usahanya orang kampung. Panggil. Dan ramai orang kampung masa tu boleh Quran. Boleh. Boleh tajwid dengan baik. Ramailah saya boleh bilang dah ramai. Tok Imam pun ngaji kau. Tok Imam tu ngaji pondok lama. Nampak tak? Ngaji pondok lama apa. Tanya tok guru Quran baca. Dia pun ngaji juga. Dia ngaji juga walaupun tok guru tak tegur dah dia tu. Dia tok Imam lagi. Dia tok guru lagi. Ngaji Quran mana-mana ada. Nampak? Sebab apa? Sebab ni orang lebih lagi Quran. Kita dah tak ada panggil dah seorang pun. Panggil kau jemput mari. Cari Kuala Berang ke cari mana ke. Tanya-tanya khabar orang. Siapa dia kau boleh Quran. Nampak? Tak perlu tok api ni. Tak payah tok api ni mengajar Quran ni. Panggil dah siapa pun dia pun. Jemput. Lepas tu pakatlah. Hala 10 riyal seorang. 5 riyal seorang. Kalau 20 orang 5 riyal seorang. 100 riyal. Hala lah ke dia. Biar suka hati sikit. Nampak? Biar suka hati. Ni mari-mari aitek. Tawa pun tak akak. Nak balik dah Ustaz? Balik dah. Dah tak apa dah. Minta maaf dah. Salam. Minta maaf. Nampak bunyi adak. Beradak tu tak ada adak lagu tu. Nampak tak? Lok gitu. Kita ni kurang adak ni. Orang kampung tamu-tamu kita ni tak ada adak sebenarnya. Tinggi adab belajar ni tinggi baru nak boleh ilmu. Dah saya baca lah bab adab tu malah nak baca lah bab adab. Baca bab tajwid bab Quran je dulu. Panggil, lepas tu pakat mari. Jangan malam pertama nak mari tengok tok guru penuh orang. Penuh. Nampak minggu depan tu kurang sikit kena dah tok guru mana. Minggu ketiga kau kurang, minggu keempat tak ada. Tinggal tok Imam, tok Bilal, 3-4 orang ni. Deh. Panggil. Baik. Tengok jika umi itu tiada taksir daripada belajar pun dengan sekiranya lemah ia daripada belajar dan lemah pula gurunya daripada mengajarkan dia. Guru pun rasa kecewa dah ni aku dah nak mengajar dah ni. Kalau pergi hospital kat doktor tu boleh balik dah dia rehat di rumah dah. Tu doktor tak ambuh dah tu. Nampak? Tak ambuh dah. Dengan kerana payahnya dan tolunya tolu tu. Tewa lawa tolu. Tu payahnya dan tolunya. Apa benda tolu? Tolu. Tu apa ni? Benok dah lalu. Tu payah benok tu gua tu apa kau dak lajar mu tolu dah lalu ni. Sampai tahap tu barulah dak apa. Barulah dak apa dak belajar dah habis rank dah. Dan makna ummi iaitu orang yang tiada betul bacaan Fatihahnya. Ummi ni makna orang yang tiada betul Fatihah. Qari orang yang betul Fatihah. Tu ummi orang yang tidak betul. Maknanya kalau kita nak test ummi sini dak sah semua jemaah kita. Nampak? Kata Imam Syekh Ramli. Kata Ibnu Hajar kata boleh lagi. Tapi Ibn Hajar kata boleh. Hak ummi ni dibilang juga kalau ummi tu dia belajar. Kalau dia tak belajar pun tok guru dia kata mung ni tak boleh nak belajar dah, tak makan dah. Nampak hak ni kain keras sungguh ni, dia akan nak mari sepanah. Pulah dia akan nak pulah. Dengan dragon pun tak jadi juga. Ni. Kesebelahnya bahawa mendengar orang yang 30 itu mendengar orang yang 39 itu akan segala rukun khutbah.
Apa 39 pula? Sebab seorang lagi tu tok imam. Kenapa? Seorang lagi tok imam pula tuli. Tok imam tuli. Hak 39 ni tu dia. Macam kata kalau 40 orang tiba-tiba ada orang tuli seorang tapi tihah dia betul. Mung lah baca tebah. Kalau orang lain baca tebah mung tak dengar. Kalau mung tak dengar jadi 39. Mung baca tebah tak apa dah. Tak dengar apa sebab mung tahu apa benda mung kata. Tu dia. Nampak? Dia sebab dia kata 39 tu. 39 akan segala rukun khutbah. Dia kena dengar belakang rukun khutbah. Tu adalah rukun khutbah. Alhamdulillah. Selawat, takwa, baca ayat Quran, itu semua tu rukun khutbah. Doa muslimi muslimat dan sebagainya. Yang ke-12 hendaklah terdahulu dua khutbahnya atas semayangnya. Kena khutbah dulu pada semayang dah sekali. Jangan semayang dulu macam semayang raya. Semayang yang lain daripada semayang Jumaat, sunat belaka semayang. Dan sunat khutbah. Semayang raya sunat je, tak buat tak berdosa. Khutbah dia sunat je, tak wajib dengar sebagaimana semayang Jumaat. Maka hak ni semua ni khutbah dia kediang pada Jumaat, kemudian daripada semayang. Semayang minta hujan, ada khutbah. Semayang gerhana bulan, ada khutbah. Semayang gerhana matahari, ada khutbah. Semayang apa lagi? Semua ada khutbah, tapi khutbah ni jadi kediang. Sebab apa? Semayang tu semayang sunat. Khutbah pun sunat juga. Semayang, kalau tak ada khutbah, sah dah semayang. Dia baca khutbah baca khutbah tu sunat. Maka duduk kediang tak apa. Semayang Jumaat tu wajib. Khutbah wajib. Maka berkhutbah dulu. Khutbah duduk dulu. Dan setengah daripada syarat sah Jumaat bahawa adalah imamnya itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Tu dia. Di antaranya juga. Tu dia. Orang imamnya itu daripada orang yang mendengar khutbahnya. Maknanya sini dia punya khilaf ada di kalangan ulama kata kalau tok imam tu tuli boleh baca khutbah. Sebab dia tahu apa benda hak dia baca. Sini syarat dia juga tok imam tu kena dengar hak dia baca. Kena dengar dia baca. Nampak tu?